Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala na'matil Islam wal iman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumana fa innahum la yubsirun. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma kshif 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya ma la yakshifu ghairuh. Allahumma akrimna bil Islam wal iman. Ya Allah, muliakanlah kami dengan Islam dan iman. Allahumma amitna bil Islam wal iman. Ya Allah, matilah kami dalam keadaan Islam dan beriman. Ya zal jalali wal ikram. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memanjat kesyukuran kita ke hadrat Allah taala. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi hamba-hamba yang benar-benar beriman dan bertakwa di sisi Allah Ta'ala. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat yang banyak itu, insya-Allah kita akan mendapat syafaat dan pertolongan daripada baginda di akhirat kelak, insya-Allah. Sebelum saya baca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari Nabi pernah berada dalam masjid bersama para sahabat. Nabi duduk dalam masjid bersama para sahabat macam inilah. Tiba-tiba dimasuki oleh seorang hamba Allah. Lalu Nabi tunjuk, Nabi beritahu pada sahabat yang baru masuk tadi itu adalah ahli syurga. Maka di kalangan sahabat-sahabat tertanya-tanya, apakah amalan yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan pada esok yang kedua pula, hari kedua, orang yang sama Nabi tunjuk, sahabat ini ahli syurga. Maka bertanya-tanyalah lagi sahabat, apakah amalannya, sehingga hari yang ketiga orang yang sama ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ni ahli syurga. Maka di kalangan para sahabat pun nak tahu apa amalan yang dilakukan hingga Nabi tunjuk sahabat ini ahli syurga. Sahabat ni bukan di kalangan yang termasyhur, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Osman, bukan. Orang yang biasa saja. Maka ada di kalangan sahabat ingin menumpang tidur di rumahnya untuk melihat apakah amalan yang dilakukan oleh sahabat tadi yang ditunjuk oleh Nabi Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam pertama apabila tumpang di rumah tersebut, tak dengar pula bunyi bangun malam, solat malam, bertahajud ke. Kalau bahasa kita kok sunyi sepi. Malam kedua pun begitu juga, tak ada pun bangun sembahyang tahajud. Kata ahli syurga. Hari ketiga begitu juga. Maka sahabat yang menumpang tadi bertanya kepada tuan rumah, apakah amalan kamu sehingga Nabi tunjuk kepada kamu 3 kali berturut-turut kamu ni ahli syurga? Jawapannya ialah, kita boleh buat, tak payah apa, keluar sen, keluar tenaga. No, dia kata sebelum saya tidur malam, saya memaafkan semua orang. Tu
Dan saya tambahlah sikit lagi, semolek-moleknya sebelum tidur malam ni, suami maafkanlah isteri, halalkan makan minum. Gitu juga isteri, maafkan suami, halal makan minum. Begitu juga mak ayah, maafkanlah anak-anak, halalkan makan minum. Begitu juga kita ni, maafkan adik-beradik, halalkan makan minum. Jangan lupa jiran sebelah, maafkan jiran kita, halal makan minum. Dan juga semua orang. Ada orang setengahnya dak mari dah surau, dak mari dah masjid. Saya ada satu tempat negeri, bukan negeri kita, kuliah bulanan. Seorang muslimat, seorang buah negeri mana, seorang muslimat berapa hari sebelum saya pergi kuliah ke surau ni, kata ustaz, saya dok pergi dah surau hak tempat kuliah ustaz kuliah. Saya memang suka dengar kuliah ustaz, tapi saya ikut tok lelaki dah di Sejik. Rumah dia dekat dengan surau, tapi di Sejik jauh. Mungkin berasa hati kot. Nampak tu. Adalah sebab-sebabnya, sebagainya. Jadi kita ni kadang-kadang kita tersinggung dengan jemaah surau, dengan AJK. Kita tersinggung dengan AJK masjid, jemaah masjid. Ada tengah-tengah PKP, hak tengah ketak lagi, balah ke jemaah, tegur jemaah lain, bapa dak wakar. Mas, ada dak wakar. Balah dalam sejid, tempat wuduk je. Masuk dalam sejid, balah turun kat tangga, turun kat apa? Kat butu, ayah cik, kuli batin, gocoh, pulak dah, kemas, contoh. Nah, jadi kita cukup lah. Nah, sahabat tadi, Nabi 3 kali Nabi tunjuk ahli syurga. Sahabat lain tumpang di rumah, apa amalan? Ingat sembahyang tahajud malam-malam, sembahyang malam, dok. Rupanya memaafkan seseorang. Tak kira terutama suami, isteri, anak-anak, keluarga, jiran dan sebagainya. Semua maafkan semua orang. Okey, habis hak tu. Kita nak masuk hadis Nabi. Bismillah. Apa kata Nabi apabila kita berwuduk, kita baca doa wuduk? Apa yang kita boleh? Seorang sahabat sebelum peperangan tengah makan wakhama. Beruk, tekan tu kata, jangan cikgu li. Cikgu esok tengah makan beruk gitu lah. Tengah makan wakhama. Ya Rasulullah, kalau hamba pergi perang kayak gini, benda apa saya dapat? Tanya. Nampak? Saya pergi perang kayak gini, tengah makan wakhama kan. Kayak gini saya pergi perang lagi, benda saya dapat. Rasulullah jami. Rasulullah kata, perang kalau mu syahid, mu syurga, tinggal wakhama. Kalau kita tinggal, bang habis dulu ke mana? Tinggal wakhama lepa, terus perang, mati syahid. Allahu akbar. Hadis ni kadang kita baca. Bagaimana kita dah tahu cerita ni. Nabi dibawa dalam syurga oleh malaikat Jibril dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Nabi dengar tapak kaki. Sedangkan tapak kaki yang didengari manusia masih duduk di dunia. Apa amalan dia? Tadi sahabat masuk masjid, Nabi kata ahli syurga. Esok pula dia ahli syurga. Esok pula dia ahli syurga. 3 kali. Rupanya sebelum tidur malam dia maafkan orang. Kita begitu juga, cukup ah. Tua-tua ni cukup ah, balah-balah. Nah, cukup ah. Maafkan semua orang.
Biarlah dia fitnah kita, buat jahat kita, lagu mana sekalipun, jadi manusia yang pemaaf. Bagaimana? Kita selalu dengar Nabi sendiri, apabila seorang perempuan Yahudi bernama Zainab, perempuan Yahudi yang bernama Zainab nak uji Nabi, duk sebut Tuhan dia Allah, Allah, Tuhan dia Allah. Zainab ni Yahudi ni, seorang perempuan Yahudi nak sudi Nabi. Adakah Allah Ta'ala tolong tak Muhammad? Lalu dia tanya orang ramai. Nabi Muhammad ni suka makan ke apa? Agak-agak Nabi suka makan ke apa? Daging kambing. Kat mana suka makan? Macam kita lah, suka tak makan daging ayam, cik? Ayam. Cik suka makan dada. Lepas tu makan dada. Ada orang suka dada, ada orang suka peha, ada orang suka sayap, ada orang suka monggeng. Masing-masing kedua. Nabi suka makan daging kambing, tapi peha depan belah kanan. Lalu perempuan Yahudi ni ambil seekor kambing bakar, jemput Nabi makan. Bayangkanlah, jemput Nabi makan, lepas tu kambing itu disaluti, dilomor dengan apa? Racun. Allahu Akbar. Letak racun, peha belah kanan, tok banyak sikit, biar cepat mati. Allahu Akbar. Bagaimana sikap Nabi? Nabi pun, sahabat Nabi makan, jatuh pesang, mati. Nabi pun ambil pula makan. Difaham Al-Qisah, Jibril beritahu, dah ada kisah kata pula peha kambing bercakap, ya Rasulullah, aku telah diracun oleh perempuan Yahudi ini. Nabi makan juga, dah makan tak sedap, Nabi kehek duduk. Macam mana berita Nabi kena racun sampai ke Sayyidina Umar? Agak-agak Sayyidina Umar bawa benda, bawa pedang. Ya Rasulullah, izinkan aku pancung kepala perempuan Yahudi. Agak-agak Nabi kata ke mana? La, jangan bunuh. Aku dah maaf. Allah. Kita ni para suami, isteri siap silap basuh air, tokak ali, nampak misal kucing. Salah tuang air panas, dok capur air suam, netuk lidah, cuy, nak bunuh aku. Saya baik. Maaflah, silap. Oh, orang nak katok bini belebel 3 hari. Jadi suami yang pemaaf, jadi isteri yang pemaaf, jadi mak ayah dengan yang pemaaf, jadi manusia yang pemaaf. Contoh banyak lagi cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Sayyidina Ali di dalam peperangan, tengah duk bawang perang ni kerana Allah dan Rasul, leking. Sayyidina Ali dah boleh pacung kepala tentera kafir tadi. Sebelum nak pacung tu, tentera kafir nyeludah. Kalau kita semua dalam surah ni, Cikgu Li, kalau kita tengah perang, pihak musuh ludah agak-agak nyeng. Cik, nyeng. Dok nyeng apa? Main ludah tang muka kau marah. Sayyidina Ali dak pacung. Sayyidina Ali jatuhkan pedang. Pak tentera musuh kafir kata, ya Ali, mudah tak dipacung tekuk aku. Berapa mudah pacung? Tadi aku perang kerana Allah dan Rasul. Tapi aku pacung, kalau aku pacung juga kepalamu, aku bunuhmu, bukan kerana Allah dan Rasul, kerana aku nak marah. Allah nawaitu. Nampak tu? Dengan sahabat, kita jadilah seorang manusia yang pemaaf. Ni tengah panas ni tau. Ke mana? Panas ke hujan? Ni jaga ni. No. Masing-masing nak perang dah ni. Hang kata gitu, hang kata gini, kesabaran yang tinggi. Tak kira. Kita nak cerita pasal ambil wuduk dengan sempurna. Apa Nabi royak orang macam ni? Nabi sebut kita baca hadis.
wuduk dan membaca doa. Selepas ambil wuduk, baca doa, Nabi jami apa? Nabi royak. Dan hadis yang terakhir, An Umar an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma minkum min ahadin yatawadda fayublighu aw fayusbighul wudu thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah samaniyati yadkhulu min ayyiha syaa. Nabi kata apa hadis? Daripada Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Nabi kata, tidaklah seorang kamu berwuduk lalu dia menyampaikan air wuduk ke seluruh anggota dan menyempurnakan. Kemudian selepas berwuduk dia membaca doa tadi. Hak mana? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia baca doa ni. Apa maksud? Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Dia esa, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu hambanya dan utusannya. Kecuali, kata Nabi, hadis sambung lagi, kecuali akan dibuka, illa futihat, kata Nabi, kecuali akan dibuka baginya 8 pintu syurga. Orang yang ambil wuduk dengan sempurna, kalau bahasa Terengganu kita, dok cakdu. Apa maksud cakdu? Cakdu ambil dalam keadaan dok cermat, gopo kapah. Oh, cakdu buat kerja. Cakdu. Faham tak cakdu? Nampak? Orang luar tak tahu. Kecuali dia ambil dengan sempurna anggota wuduk yang sunat, yang wajib. Maka Nabi kata kecuali dia akan dibuka baginya 8 pintu syurga. Dia boleh masuk ke dalam syurga melalui pintu mana yang dia sukai. Orang yang ambil wuduk dengan sempurna, selepas berwuduk baca doa tembau gitu ke? Baca doa wuduk tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, baca sampai habis, maka dibuka pintu syurga. 8 pintu syurga, masuklah kok mana pintu dia nak masuk. Imam Tirmizi tambah pula selagi. Hak tadi hak Nabi ajak. Imam Tirmizi kata, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Atau Imam Tirmizi kata, Tirmizi menambah doa yang bermaksud, ya Allah, jadikan aku daripada orang yang bertaubat dan jadikan aku daripada orang yang menjaga kesucian. Kita berlepas baca doa tadi, tambah pula Allahumma ja'alni minat tawabin. Nabi kata Allah Ta'ala buka pintu 8 pintu syurga, masuklah ke mana kita nak masuk. Islam amat menitik berat kesucian dan kebersihan. Sesungguhnya kebersihan itu sebahagian daripada iman. An-nazafatu minal iman. Dan di antara syarat sah sembahyang ialah berwuduk. Sembahyang tidak sah tanpa wuduk. Kita mestilah menyempurnakan wuduk dengan menjaga sunat-sunat dan adat-adatnya. Antara nak ambil wuduk, basmalah, bismillahirrahmanirrahim, menghadap kiblat. Kalau kita pergi masjid ke surat, ada tempat wuduk yang punggung ke kiblat, maka kita cari hak mana yang menghadap kiblat. Contohlah, membasuh, menyapu, bersugi, membasuh, menyapu sebanyak 3 kali pada setiap anggota, menggosok anggota, menyelat janggut, jari jemari, tidak bercakap, mengakhiri wuduk dengan baca doa wuduk. Nak sambil-sambil wuduk cakap sembang. Contoh, jaga adat-adat seperti yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Baginda menjanjikan syurga. Tu dia. Baginda menjadikan syurga, menjadikan syurga kepada orang yang menyempurnakan wuduk ni. Membaca doa selepas wuduk. Amat istimewa mereka yang mendapat mengamalkan perkara ini, kerana dibuka kepadanya 8 pintu syurga. Dia dipersilakan masuk syurga dan dia dapat memilih sendiri pintu mana yang dia sukai. Allahu Akbar. Sama-samalah kita perelokkan wuduk kita. Yang kedua, hadis Nabi yang berkaitan solat sunat wuduk. Lepas ambil wuduk, baca doa, Nabi kata Allah Ta'ala buka pintu syurga, 8 pintu syurga. Lepas wuduk pula, semolek-moleknya jangan tinggal salat sunat wuduk. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil Bilal, ya Bilal. Nabi tanya Bilal, ya Bilal, hadisni bi arja' amali amiltahu fil Islam, fa inni sami'tu daffa na'laika baina yadayya fil jannah. Kata Nabi, qala ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar tuhuran fi sa'ati min laili aw nahar illa sallaitu bizalika tuhur ma kutiba li an usalli, muttafaqun alaih. Hadis selepas ambil wuduk tadi, dengan sempurna baca doa, dibuka pintu syurga, 8 pintu. Pilihlah pintu mana nak masuk. Yang hadis yang pertama. Hadis yang kedua pula Nabi kata apa? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal, wahai Bilal, ceritakan, hadasni, ceritakan kepadaku apakah amalan istimewa yang engkau lakukan di dalam Islam. Nabi minta Bilal, royak kau, benda apa amalan istimewa kamu buat dalam Islam. Sesungguhnya kata Nabi, sami'tu, Nabi kata, aku dengar bunyi derapan kasutmu, tapak kakimu ketika aku berada dalam syurga. Sedangkan masa Nabi duduk dalam syurga dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Sayyidina Bilal duduk di dunia dengan para sahabat yang lain. Tapi dalam syurga Nabi dengar tapak kaki dia. Bilal berkata, saya tidak mempunyai, kata Bilal, saya tidak mempunyai apa-apa amalan yang diharapkan istimewa selain setiap kali saya berwuduk pada waktu malam atau siang. Setiap kali saya berwuduk malam ke siang ke, saya sentiasa bersembahyang dengan wuduk itu, solat sunat yang tidak diwajibkan atas saya. Tambah hadis lagi, an Uqbah bin Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yatawadda fayuhsinul wudu wa yusalli raka'atain yuqbilu biqalbihi wa wajhihi alaihima illa wajabat lahul jannah, rawahu Muslim. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkatanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang berwuduk lalu memperelokkan wuduknya, kemudian dia solat sunat 2 rakaat dengan penuh khusyuk, melainkan syurga pasti menjadi miliknya. Maka rajin-rajinlah buat. Nak mayang lagu mana ustaz? Usalli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku semayang sunat wuduk 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Rakaat pertama Al-Fatihah Qul huwallah. Rakaat kedua Al-Fatihah Qul a'udzu birabbin nas. Latih-latih ya. Mula-mula memang malah. Nama insya-Allah gaji.
Keterangannya, baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan kepada kita tentang kemuliaan Sayyidina Bilal bin Rabah. Nabi cerita kemuliaan Sayyidina Bilal bin Rabah bila beliau masih hidup. Sayyidina Bilal ni dia masih hidup di dunia bersama para sahabat-sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kakinya sudah berjalan-jalan di dalam syurga. Allahu akbar. Walaupun beliau adalah seorang, Sayyidina Bilal ni, beliau ni seorang berkulit hitam. Seorang hamba berkulit hitam, duduk pun dalam kandang binatang. Kena Sayyidina Bilal dalam riwayat, Sayyidina Bilal ni masuk Islam sebab didakwah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal ni kerja dia kara air. Bayanglah kara air, siapa pengalaman kara air telaga 30 kaki 40 kaki kara, bukan pakai motor enjin ni, pakai menua tenaga 4 kerak, kara air. Lepas tu cebok pula siram pokok kurma. Allahu akbar. Malam pula kena uli tepung. Letih bah, letih. Kalau kita dah letih, malam jeretuh lah jawab dia. Sayyidina Bilal letih dah siang ke tadi, malam uli tepung pula. Nabi mari berdakwah. Dia kata, mari biar hamba tolong. Tengah uli tepung, tiba-tiba mari orang untuk apa hamba tolong. Siapa dia lah, tak kenal. Duk Kapur Jaya ke mana? Orang kemama duk je tengok. Nabi uli, esok pula uli. Bila pun tanya siapa dia, duk je tengok. Uli tepung, uli seterusnya. Malam seterusnya Sayyidina Bilal bercakap. Tadi tuan saya ada cakap, dia cerita ke Nabi. Dia tak tahu tu itu Nabi SAW. Dia cakap lah. Dia kata tuan saya bercakap tadi, kalau jumpa Muhammad dia nak katok, nak bedan, nak enjar, nak sekeh macam-macam. Sebab dia bawa agama baru. Kita ada agama nenek moyang kita dah. Ni wari agama baru, perpecahan pula dalam masyarakat, pecah belah kes dia. Apabila Nabi dengar suara kata-kata Bilal, Nabi kata tak apa lah, hamba balik dulu . Sebab bimbang kot Sayyidina Bilal terpengaruh oleh kata tuan ni ke orang ni. Tengah-tengah duk uli, tiba-tiba nak balik. Lepas Sayyidina Bilal kata gitu, apa cepat nak balik? Selepas hamba cakap gitu, nak balik lalu ke dema Muhammad Rasulullah. Ya. Sayyidina Bilal pun asyhadu an la ilaha illallah. Nampak tak? Rapaknya Sayyidina Bilal ni dengan Nabi SAW. Apabila Nabi wafat, Sayyidina Bilal dah ubah dah. Tak boleh nak ubah sebut je nama Rasulullah Nabi SAW. Tak boleh jatuh fesah, tak ibang. Allahu akbar. Rapaknya. Dan selepas Nabi wafat, Sayyidina Bilal berhijrah sekejap, tinggal Madinah. Sama tak sanggup duduk teringat ke Nabi SAW. Sayyidina Bilal nak seorang yang berkulit hitam tapi mulia di sisi Allah, walaupun dia hamba abdi, tetapi telah meninggikan, Allah Ta'ala telah meninggikan derajatnya. Sebab apa? Sebab ilmu. Sebab apa? Imannya. Bengok mana? Berada dinding oleh kafir Quraisy dengan batu yang besar atas dada. Di padang pasir, kadang-kadang padang. Allah sebut ahad, tak masuk. Agama kafir tetap mempertahankan Islam. Allahu akbar. Dan ketakwaannya ketika Fathul Makkah, Sayyidina Bilal menyuruh, baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruh Sayyidina Bilal memanjat Kaabah. Masa pembukaan kota Mekah, Nabi sukuh Sayyidina Bilal khabar atas Kaabah. Buat benda ke? Melakukan azan. Kan Kaabah 30 kaki tinggi. Khabar
Patu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lawangan azan. Tujuan melakukan azan di atas Kaabah yang mulia itu. Beliau sangat beristiqamah Sayyidina Bilal ni dengan solat sunat wuduk. Jangan tinggallah. Tiap kali berwuduk, tiap kali batal wuduk, beliau akan segera berwuduk dan menunaikan solat sunat wuduk sebanyak 2 rakaat. Orang yang mendirikan solat sunat wuduk dengan penuh khusyuk akan dimasukkan dalam syurga Allah Ta'ala di akhirat nanti, insya-Allah. Habis hak pasal ambil wuduk, solat sunat wuduk, lepas tu nak melakukan azan. Kadang-kadang kalau di masjid memang dia ada tok bila dia lah yang ditugaskan. Di surga pun ada juga. Yelah, sebab tak ada gaji ni, hak mana ikut dah. Kadang-kadang tok bila yang patut lakukan azan, dok azan, dok mari. Sebab apa kurang sihat, outstation, nak mana? Balik raya. Mana tau? Cuti-cuti ya. Kadang-kadang tak ada sejik. Sejik ada orang hak tugas tu. Hak surah ni mengikut capai. Contoh ada Tok Bilal. Tengok kelebihan melakukan azan. Nak cerita hadis Nabi ni. Tu dia. Kalau orang tahu kelebihan azan ni, dia akan berebut. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibu rabbuka min ra'in ghanamin ala ra'si syat'i syaziyatin lil jabali yu'azzin bis salah wa yusalli fayaqulu Allah azza wa jalla unzuru ila 'abdi hadha yu'azzinu wa yuqimus salah yakhafu minni qad ghafartu li 'abdi wa adkhaltuhu al jannah. Tadi orang yang ambil wuduk dengan sempurna, baca doa wuduk, pilihlah pintu, lapan pintu syurga. Nak masuk ke mana? Ini orang yang ambil wuduk. Lepas ambil wuduk pula, solat sunat wuduk, wajabat lahu jannah, wajib baginya syurga. Orang yang sembahyang sunat wuduk. Hak ni orang azan pula. Warna cerita dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhanmu berbangga, Allah Ta'ala berbangga terhadap seorang pengembala kambing. Apa pula? Pengembala kambing ni yang berada di satu kawasan bukit yang melakukan azan. Dia mengembala kambing, bawa kambing makan kote-kote. Cukup masa dia bar atas bukit. Duk kat mana masuk waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia lawan azan. Lepas tu dia semayang. Allah Ta'ala bangga dengannya. Allahu Akbar. Melakukan azan dan mendirikan salat. Allah Ta'ala berfirman, lihatlah hamba-Ku ini. Siapa? Pengembala kambing tadi. Dia bawa kambing dia pergi makan, cukup masa masuk waktu azan semayang. Allah Ta'ala bangga. Bukan Allah Ta'ala tak bangga dengan manusia, dengan kekayaan yang banyak. Tak. Allah Ta'ala bangga seorang pengembala kambing yang cukup masa semayang melakukan azan. Dan dia takut kepadaku, kata Allah. Sesungguhnya aku telah memberi keampunan kepada hamba-Ku ini, dan aku masukkan dia ke dalam syurga. An Ibnu Ammar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man azana sintain asyara sanah wajabat lahul jannah wa kutiba lahu bita'zinihi fi kulli yaumin sittun hasanah wa bi kullin iqamatin salasun hasanah. Pahala orang bang ni, pahala orang qomat lagu mana? Tengok dalam hadis ni. Nabi sebut daripada Ibnu Umar, katanya sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sesiapa yang telah melakukan azan selama 12 tahun. Siapa yang melakukan azan selama 12 tahun ke atas, baru 2 tahun tak termasuk. 12 tahun ke atas. Nabi kata barang siapa yang melakukan azan selama 12 tahun, pada pasti syurga menjadi miliknya. Allahu Akbar.
dan ditulis dengan azannya pada setiap hari dia azan 60 kebaikan. Orang yang melakukan azan ni 60 kebaikan. Dan ditulis setiap iqamah, setiap dia kali iqamah dia akan dapat 30 kebaikan. Tu dia, azan dapat 60, iqamah dapat 30 pahala kebaikan ni pahala lah. Melakukan azan ni maksudnya mengajak orang untuk datang ke rumah Allah bagi menunaikan solat berjemaah. Muazzin biasanya akan datang awal ke masjid dan surau. Biasa dah muazzin ni, Tok Bilal ni, bahasa Arab panggil muazzin, kita panggil orang Tok Bilal. Tok Bilal sinonim siapa dia? Bilal bin Rabah. Tok Bilal nama sinonim contoh. Biasa ni mereka ni datang awal berbanding dengan orang lain. Mereka juga bertindak sebagai pembantu siok dalam membersihkan masjid. Dia mari awal, dia buka sejadah, ada tahi cicak, dia bersih contoh. Kadang-kadang terpaksa memangku tugas imam. Dia mari bang, tiba-tiba imam dak mari cerit-berit. Baru ni ada Tok Imam nak turun sembahyang subuh. Tok Imam nak sembahyang subuh, nak pergi tugas. Wayar api jatuh. Rumah dah larut sikit. Wayar api jatuh. Jadi lenduk lah. Tok Imam langgar, sakut rebah golek. Dah mari sejik pas hospital. Terpaksa kadang-kadang terpaksa bila ambil alih jadi imam, dia azan dia imam. Contoh dia apabila memaku tugas imam, apabila imam tidak dapat datang untuk solat berjemaah atas keuzuran yang tertentu. Tempat kita ada gok sejarah. Sejarah ni tempat kita. Ni tempat kita tak. Ada satu masjid hari Jumaat, tiga-tiga tu imam tak mari. Agak-agak jadi warna. Nyari dah pengurusi nak umum mayang zuhur. Pak kita ni malu. Sebaik lah. Sahabat Abra adalah anak buah. Kerja Petronas. Pengurusi umum. Siapa hok dalam masjid ni boleh khutbah. Pegawai Petronas pakai coverall warna kuning. Tak apa, haji. Dia tu tak apa, hamba boleh lah khutbah. Kalau tak ada orang khutbah hari tu, jawab dia, sembahyang raya ke sembahyang zuhur? Jangan main. Nak kena ada backup tau. Nak tak? Tak pasal-pasal. Lepas tu ada tak kampung kita sebab Tok Bilal tak ada. Tok Bilal tak ada. Ada siapa ingat Tok Bilal tak ada kampung kita cukup masa pakai dia panggil tali keset. Pakai tali keset, silap tekan cikgu. Waktu zuhur silap tekan tu. Subuh Allah tak ilah pun tekan. Allahu Akbar. Dia ambil semayang kat kodoh kita. Kampung kita ni asal khabar sejak ni. Dan balik tengah ambil wuduk, as-salatu khairum minan naum. Berapok lagi. Bayangkanlah lepas ambil wuduk nak berlari atas mi. Naco molek aja awak ni. Jaga orang berlaku juga orang lain bang. Tak bila jaga tu. Cerita ada juga berlaku dah. Muazzin. Muazzin yang dikira sebagai salah seorang pendakwah. Muazzin pun dikira pendakwah juga. Muazzin saat ni malam ustaz ada kuliah satu surau. Pihak surau susu hati. Speaker dalam surau je bunyi. Speaker luar tak bunyi. Nak panggil orang mari semayang. Jadi jemaah kurang sikit. Panggil dah tukang meki pun sibuk. Nak kata apa? Ke beranak cek pula tau. Nak pergi panjat-panjat tiang speaker, balik panjat rumah pula.
Nak kata apa? Nak tak mari lagi. Susah hati kawan ni. Ngajar dalam surau je dengar, luar tak dengar. Saya siapa kat surau berbunyi raban sebab speaker dia luar tu sikit. Nak kata apa? Nak, contoh. Muazzin juga dia kira sebagai salah seorang pendakwah yang mengajak orang lain kepada jalan Allah Ta'ala. Tu dia. Dia bang ni, dalam hadis lain sebut, dia bang ni, speaker luar dengar, Allahu Akbar, akan jadi saksi. Pokok-pokok, batu-batu, binatang-binatang yang ada, bewak kabuk, no, babi yang dalam gok, binatang, benda-benda lain. Contoh, akan jadi saksi. Di akhirat, dia cerita ni pula tau. Orang yang jadi muazzin ni, yang dibangkit selepas Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, muazzin dia akan bangkit dulu. Siapa? Muazzin Tok Bilal, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, lepas tu masjid-masjid lain ya. Surah-surah seluruh dunia. Tu nak cerita dah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Perkataan siapakah lebih baik dari mereka yang berdakwah pada jalan Allah dan dia melakukan amal soleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk di kalangan orang Islam. Contoh, dia azan, hak mana jemaah ramai tu banyak Tuhan dia buat pahala. Kalau tengok di Masjidil Haram, dia azan semayang ratus ribu ke juta. Masjidil Haram juta lah semayang. Satu lorong daripada hotel nak pergi ke masjid tu ratus ribu dah, 200-300 ribu satu lorong. Duduk dalam masjid satu masa juta. Nak musim haji. Banyak sungguh faedah yang akan diperolehi oleh muazzin di akhirat nanti. Mereka lah yang paling panjang leher dia. Apabila manusia dikubur di padang mahsyar, berdiri dalam keadaan telanjang, matahari dekat dengan kepala, peluh mengeluarkan peluh yang banyak. Kodok masing-masing ada dok tergelar langsung, ada tergelar buku lali, kepala lutut, takak perut, pakak busak, pakak dada, kak tekok, kak mulut, kak dagu, kak hidung, apuh, kodok masing-masing. Nah, dah hak jadi bila ni, tekuk dia jadi leher, tekuk dia jadi panjang naik, air naik jadi naik. Ada masa banjir hak lepas-lepas ada nak bila tekuk dia naik dalam air. No, air naik sekaki dia naik tekuk. Orang lemah habis dia dok. Atas dunia tak ada. Ni cerita di akhirat No, tu dia. Itu merupakan gambaran betapa gembiranya mereka ketika melihat pahala yang diperolehi. Sesungguhnya jika manusia benar-benar mengetahui kelebihan, melakukan azan dan mereka akan berebut-rebut sehingga terpaksa diundi, dibuat undian. Begitu juga duduk dalam saf yang pertama. Kalau dia tahu pahala besar duduk saf pertama, dia akan berebut, dia akan mengundi. Tuan-tuan, begitu juga dengan melakukan azan. Sebagai akhir, dari lama Ustaz pun ada kelas pula. 3 perkara kepastian yang sering dilupakan oleh manusia. Lepas isyak ni Ustaz ingat nak buat semayang ajak dia. Lepas isyak Ustaz nak buat semayang ajak sebab jemaah kita gak muslimat ada di specialist UIA. Puan Normah, muslimat tahu Puan Normah. Apa panggil dia? Puan Normah binti Embong. Ada nak buat perbedahan esok. Betul lah Ustaz pergi Kuantan tadi, singgah UIA specialist. Jadi kita buat solat ajak lah insya-Allah untuk lepas isyak ni kita nak ambil masa. 3 kepastian yang sering dan kita buat jugalah semaya ajak sahabat-sahabat yang mana yang nak tumpang lalu tak apa, yang sakit disembuhkan, yang mana-manalah. 3 kepastian yang sering dilupakan oleh manusia. Banyak benda yang dilupai oleh manusia. 3 benda hari ni. Yang pertama, rezeki manusia. Rezeki. Dan tidak satu pun makhluk bergerak
bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijami Allah rizkinya. Dalam surah Hud ayat 6 Allah Ta'ala sebut semua manusia atau binatang makhluk Allah ada rezeki yang diberi oleh Allah Ta'ala. Cuma sikit banyak, cepat lambat tu hak Allah Ta'ala. Nah, itu tentang rezeki. Yang keduanya takdir. Allah Ta'ala telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk. Sejak 50,000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ni hadis Muslim. Sebelum diciptakan langit, Allah Ta'ala jadi dah takdir. Tu dia. Dan yang terakhir, kematian. Setiap yang bernyawa akan merasai mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Dalam surah Al-Ankabut ayat 51. Ini peringatan daripada Allah Ta'ala. Semua itu dah disulih oleh Allah Ta'ala. Jadi sahabat, saudatulah malam ni insya-Allah kita buat solat ajak, dan minta juga sambil-sambil solat ajak, esok pun kita ada solat ajak mana? Di Bandar Baru Kiptuk tu, tempat fukuk tu, tempat asal tempat main bola tu, tempat lapang tu, solat hajat untuk minta dijauhkan daripada berlakunya banjir lah. Sebab macam-macam dah tubik video gajah naik bukit. Kalau Ustaz pergi teka gajah naik bukit dengan apa? Cikgu Lee tahu orang Peceng. Gajah naik bukit. Tahu gajah naik bukit dengan apa? Susah payah. Turun bukit dah apa dia gelosor. Orang kata gajah hak di Kuala Berang lah, gajah hak cernih naik lari belakang ni sebab nak lari ke banjir, macam-macam lah. Kita minta malam ni kita solat hajat untuk Puan Normah binti Embo supaya dipermudahkan urusan operate dan cepat sembuh lah. Dan kita minta lagi supaya Allah Ta'ala jauhkan daripada segala musibah banjir dan sebagainya, dan juga supaya Allah Ta'ala beri kemenangan kepada Islam di Malaysia Terengganu ini dalam PRU 15 ni. Wallahu alam, supaya Islam didaulatkan. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Kita ibarat gini lah, sebagai penutup malam ni. Kita ada anak lelaki nak sunat, ada anak lelaki nak sunat. Jiran kita Cina, jiran kita India. Kita nak sunat, kita minta izin dengan jiran kita Acong Ramasami, boleh tak hamba nak sunat anak hamba? Agak-agak jiran kita bagi tak? Itu ibarat dalam parlimen nak memartabatkan RUU ni, hak syariah kita ni, minta izin dengan orang kafir majoriti, payah lalu. Sebab tu kita nak solid pada Islam duduk atas. Al-Islam ya'lu wa la yul'in. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal maqbulin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.